lawannya tak ada. Dia katanya tak ada. Yang katanya. Sekiranya kalau ada pada luar fikiran, pada kharij zihni, pada kharij, seperti benda yang kita boleh tengok dengan mata, seperti benda yang kita boleh dengar dengan telinga, seperti benda yang boleh kita sentuh, seperti benda yang kita boleh rasa dengan lidah, yang ambil rasa dengan lidah, dan kita boleh hidu dengan hidungnya, maka segala perkara itu ada pada kharij. Apabila ada pada kharij, tentulah pada zihin pun ada juga. Maka perkara tu kita panggil perkara yang maujud, guna perkataannya ada. Seperti kita ada, lawannya tak ada. Tak ada. Dan suatu perkara pulaknya tidak ada pada kharij, tetapi ada sabit dalam zihin, sungguh di dalam zihin, dalam fikiran, seperti nipis kertas masalah. Kertas kitab kita tu, selai-selai dia tu nipis. Kertas yang nipis, maka kenipisan dia, kenipisan kertas itu, maka kalau kita nak kira tu, boleh ke tidak kita nak dapat dengan pencederaan yang 5 bagi kita? Tak boleh. Sebab kenipisan dianya, kita nak sentuh tak boleh sebab kita sentuh diri kertas. Kita nak tengok ni kenipisan dia pun nak tengok tak boleh sebab kita nampak kertas, bukan kita nampak kenipisan dia. Lagi pulanya tak boleh sentuh, tak boleh tengok, dengar lebih jauh lah. Nak rasa dengan lidah kenipisan tu lebih jauh, nak hidu dengan hidung pun lebih jauh. Tapi kenipisan itu sabit di dalam zihin. Kenipisan itu sabit di dalam zihin. Maka pada kharij tidak. Pada kharij tak panggil kata ada. Hanya reti di dalam fikiran saja. Kita reti kata nipis, benda yang nipis. Kita reti kata bulat, benda yang bulat. Kita reti katanya keras pada benda yang keras. Maka itu reti di dalam fikiran saja. Maka itu dia panggil amrun i'tibari. Kita katanya sungguh. Kita panggil katanya sungguh. Kita panggil kata sungguh yang lawannya dak. Kita panggil kata sungguh, lawan dianya dak. Dan juga sesuatu perkara tidak ada pada kharij, tidak ada pada zihin. Tidak ada pada kharij, kosong. Pada kharij, dalam zihin pun kosong juga. Tidak ada juga, tak sabit juga di dalam zihin. Tetapi tak boleh kita menafikan, tak boleh kita menidakkan. Maka itu dia panggil adamiyun, perkara adami. Maka itu ialah kena kepada sifat salbiyah. Sebab sifat salbiyah pun panggil, sifat adamiyah pun panggil. Seperti katanya kidam, sedia Allah Ta'ala. Maka sedia Allah Ta'ala itu tidak ada pada kharij, tidak ada di dalam fikiran. Tetapi tak boleh kita menafi. Maka benda ini pun juga kita panggil sungguh juga. Jadi maknanya kidam Allah Ta'ala kita panggil sungguh. Kita panggil sungguh, lawannya dak. Begitu juga seperti seperti apa dia, kenipisan, nipis yang ada pada kertas yang nipis itu, maka nipis dia pun walaupun ada pada zihin tetapi tidak pada kharij, kita panggil kata sungguh juga.
uh, kita panggil kata sungguh tu juga. Adapun kalau kertas yang nipis, tebal dianya. Tebal dianya tak ada pada tebal kita kertas yang nipis. Kertas itu dia nipis. Maka tebal dianya tidak ada pada kharij, tidak ada pada zihin, lagi pulanya kita menafi. Kertas yang nipis kita katanya tak nipis. Kertas yang tebal kita katanya tak nipis. Maka tebal bagi kertas yang nipis, itu kesemuanya ditolak, kosong. Pada zihin pun tidak ada, lagi pulanya kita menafi, sebab dia nipis, tebal tu kita menafikan. Tebal tu kita menafi. Itu kita panggil katanya kosong. Dia tak semacam sifat salbiyah. Pada zihin tidak ada, pada kharij pun tidak ada, tetapi tidak dinafikan. Tidak dinafikan dengan mana kita hukum kata sungguh. Sebab ia tak mesti, tak ada pada zihin tu dinafi, ia tak mesti. Dia tak mesti, kalau tidak ada pada zihin kita menafi tak mesti. Seperti sedia Allah Ta'ala itulah. Sedia Allah Ta'ala itu pada kharij tidak, tak sabit pada kharij, tak sabit pada zihin. Sebab dikatakan dia tu salbiyah, dia tu adamiyah, tak ada pada zihin. Tetapi tak boleh kita nak menafi. Apabila tak boleh kita nak menafi itu dikatakan sungguh. Maka semua yang kata tadi, baik kita panggil kata ada, baik kita panggil kata sungguh, itu masuk di dalam kataan masuk dalam kataan bahasa Arabnya subut. Masuk dalam kataan subut, yang diterjemuh dengan bahasa Melayunya sungguh. Itu dia. Jadi kalau kita bilang balik, sifat wujud, sifat wujud ialah sifat nafsiyah. Sifat wujud, sifat nafsiyah, maka pada setengah ulama dia kata dia benda itu benda amrun i'tibari. Amrun i'tibari, maka wujud itu ada di dalam zihin, tidak ada pada kharij. Maknanya sabit pada zihin, tidak sabit pada kharij. Maka wujud itu kita katanya sungguh. Yang lawannya dak, kita kata dak wujud. Sungguh wujud, dak wujud. Begitu. Begitu juga kalau kita berlaku di atas kayu mengatakan wujud itu perkara hal, masuk dalam hal, maka begitu juga kita panggil wujud itu sungguh. Tak panggil kata ada. Habis itu kita masuk pula di dalam sifat salbiyah. Sifat salbiyah, panggilan satu laginya, panggilan dia satu lagi sifat adamiyah. Maka sifat salbiyah atau sifat adamiyah ni tidak ada pada kharij, tak sabit pada kharij, tak sabit juga pada zihin. Tetapi perkara dianya sungguh tak boleh dinafikan. Begitu. Adapun tilik kepada sifat ma'ani, segala sifat-sifat ma'ani, tak kira sifat ma'ani pada kita makhluk, sifat ma'ani pada Tuhan, maka sifat ma'ani itu ada pada kharij. Sama juga dengan zat Allah Ta'ala ada pada kharij. Sebab kita boleh tengok kepada zat Allah Ta'ala nanti, dan boleh kita dengar, boleh kita tengok segala sifat ma'ani dia. Maka sifat ma'ani Allah Ta'ala dan zat Allah Ta'ala kita panggil ada. Itu pun dengan bahasa kitab dia panggil subut juga. Lepas tu tilik satu laginya, sifat ma'nawiyah.
Sifat maknawiyah datakannya menyabitkan, membilangkan sifat maknawiyah, maka sifat maknawiyah itu ialah hal. Duduk menengahi di antara ada dan tiada. Menengahi di antara ada pada kharij dan tiada pada kharij. Mana pada zihin sifat hal ini ada. Subut. Sabit dalam zihin, pada kharij menengahi di antara ada dan tiada. Maka sifat hal ni juga kita panggil sungguh. Panggil kata sungguh. Jadi pendek katanya, ada dan sungguh itu dalam bahasa Arab dia kata subut. Maka segala perkara itu dikatakan dengan secara umum tu ialah sungguh. Dengan secara umum tu sungguh. Kalau zat Allah Ta'ala, sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala ada pada kharij, kita nak panggil ada pun boleh, kita nak panggil sungguh pun boleh. Kita nak panggil subut pun boleh, nak panggil wujud pun boleh. Adapun kalau amrun i'tibari, seperti sifat wujud di atas satu kaul, seperti sifat hal, sifat maknawiyah, tak boleh kita panggil kata ada, hanya kita panggil kata sungguh. Jadi maka daripada di situlah yang Musannif sebut di dalam tarif-tarif tadi. Maka kita kembali kepada kitab. Dia katanya, dan dikanaki dengan ada, dengan perkataan ada, dengan lafaz ada, yang padanya, yang disebut padanya pada ini petaan. Yang dikanaki, yang dimaksudkan ialah itu sungguh. Maksud dianya sebut kata ada itu sungguh. Maka cuba tengok di dalam tarif yang wajib. Dalam tarif yang wajib pada akal dia tanya, dan makna wajib pada akal itu barang yang tentu pada akal adanya. Maksud dengan ada tu apa dia? Artinya barang yang sungguh. Sebab maksud dengan ada tu sungguh. Maksud dengan ada tu sungguh. Dan begitu juga tarif mustahil pula. Dia katanya tarif mustahil barang yang tiada membenar akal akan adanya. Barang yang tiada membenar akal adanya, maknanya maksud dengan ada itu dikehendakikan dengan ada, dimaksudkan dengan ada itu sungguh. Maka dengan sebab ada dipasang, dimaksudkan dengan kata ada itu sungguh, maka kita tilik pada yang saya kata tadinya, sifat salbiyah itu, qidam baqa' mukhalafah itu tak ada pada kharij, tak sabit pada zihin, tetapi tak boleh menafi. Kita panggil si qidam itu sungguh juga. Sebab itulah qidam itu, qidam bagi Allah Ta'ala masuk di dalam tarif yang wajib juga. Sebab kita katanya, cuba tengok balik pada tarif yang wajib, kita katanya qidam. Qidam itu perkara yang sungguh. Qidam itu ialah barang yang qidam ialah barang yang tentu pada akal ada. Jadi sungguhnya. Boleh gitulah. Tiada terima, tiada membenar akal akan ketiadaannya, akan daknya, akan ketiadaannya dan tidaknya. Sebab tu dia katanya, maka masuk di dalamnya, dalam takrif wajib itu sifat salbiyah. Sebab kalau kita katanya ada dengan makna ada pada kharij, sifat salbiyah tak masuk. Sifat salbiyah tak masuk dalam takrif wajib kalau kita ada lawannya tak ada, ada pada kharij. Sebab sifat salbiyah ni juga sifat ma'ani.
juga sifat maknawiyah, juga sifat wujud, bukan benda ada pada kharij. Cumanya sungguh dalam zihin, kalau wujud, kalau sifat maknawiyah, sungguh pada zihin, dan kalau sifat salbiyah, walaupun tak sabit pada zihin tetapi kita tak menafi, itu pun dikatakan sungguh juga. Jadi maknanya dengan sebab dalam ta'rif wajib tu dia musannif guna dengan lafaz ada, yang diterjemuh daripada bahasa Arab ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Wujuduh diterjemuh katanya ada. Tetapi kalau ada dengan maknanya ada pada kharij saja, ada pada kharij, maka tak masuklah dalam ta'rif wajib itu wujud Allah, qidam Allah, baqa Allah dan sifat maknawiyah. Tak masuk dalam pengertian bagi ta'rif yang wajib. Hanya yang masuk dalam ta'rif yang wajib itu ialah sifat ma'ani saja. Sebab sifat ma'ani itu ada. Tetapi apabila kita katanya maksud dengan ada itu sungguh, maka masuklah katanya mesti sungguh itu, wujud pun mesti sungguh, qidam pun mesti sungguh, baqa pun mesti sungguh, qudrat iradat pun sungguh, kaunuhu qadiran pun sungguh, itu masuklah di situ. Sebab tu iaitu maka masuk di dalamnya sifat salbiyah. Maka tilik pula kita pada ta'rif yang ta'rif mustahil pula. Dia katanya mustahil itu dan makna perkara yang mustahil padanya, yakni pada akal, itu barang yang tiada membenar akal akan ada. Apa maksud ada? Sungguh. Akal tak terima kalau sungguh tu akal tak terima. Maka kita katanya tak ada Allah, ialah perkara yang tiada membenar oleh akal sungguh. Lemah ialah perkara yang tak membenar oleh akal sungguh. Lemah Allah, akal tak terima kata sungguh. Apa dia? Baru Allah, akal tak terima kata sungguh. Begitulah. Begitu juga dalam tarif yang harus, ia katanya harus itu barang yang membenar akal akan ada. Maka ada itu dimaksudnya sungguh. Seperti kita katanya diri kita ada, besar kita sungguh. Diri kita tu ada pun terima, tak ada pun terima. Sebab dulu kita tak ada, sekarang kita ada. Sebab tu diri kita ni harus ada dan tak ada. Besar kita sungguh. Besar kita ni sungguh. Kalau baru beranak dulu kecil. Sekarang besar kita sungguh, tak boleh kata ada. Tapi besar kita ni harus, sebab dulu kita tak besar lagi. Baru-baru beranak dulunya kita tak besar lagi, sekarang kita dah besar. Maka besar kitanya sekarang kita besar, maka besar kita tu sungguh. Begitu. Tengok pula dia katanya dan dikehendaki dengan lafaz, dengan ada, dengan perkataan ada, dengan lafaz ada yang padanya pada ta'rif, pada ini petaan, pada ta'rif tadi, muradnya dikehendakinya sungguh. Sungguh diri perkara itu. Sungguh diri perkara itu. Sebut kata sungguh tu dia luas. Kalau ada pada kharij pun panggil sungguh. Kalau pada zihin, ada pada tak ada pada kharij, ada pada zihin saja, kita pun panggil sungguh juga. Seperti tengok. Lepas tu satu laginya sifat salbiyah, walaupun tak
tak ada pada kharij, tak sabit dalam zihin, tetapi kita tak menolakkan, kita tidak menafi, maka itu pun dikatakan sungguh juga. Jadi maknanya sungguh itu dia luas. Kalau gitu kita boleh faham bahasanya kalau kata sungguh boleh panggil benda ni, kalau kita kata boleh panggil sungguh, boleh panggil ada. Boleh panggil sungguh, setengah tu kalau benda tu ada, maka boleh panggil sungguh. Seperti zat Allah, ada pun boleh panggil, sungguh pun boleh panggil. Sebab zat Allah, zat Allah dan sifat ma'ani dia, dan sifat ma'ani kita, ada zat kita, maka ada pada kharij. Nak panggil sungguh pun boleh. Kalau begitu maknanya setiap-tiap benda ada itu benda sungguh lah. Setiap-tiap benda ada itu benda sungguh. Setiap benda yang ada pada kharij itu benda yang sungguh. Jadi maknanya umum khusus mutlak. Setiap-tiap benda ada sungguh. Setiap-tiap rasul nabi. Macam tu. Tapi kalau sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah atau sifat wujud, maka itu sungguh tapi bukan ada. Tak boleh panggil ada sebab ia tidak ada pada kharij. Kalau gitu tak boleh panggil ada pada dia, kita panggil sungguh saja. Kalau sungguh tak mesti ada, kalau ada mesti sungguh. Umum khusus mutlak. Dikanaki dengan perkataan ada yang disebut dalam peta-petaan tadi itu sungguh sungguh diri perkara itu. Sungguh diri perkara itu. Mengenai perkara itu perkara yang sungguh. Perkara itu perkara yang sungguh. Sungguh-sungguh pada dirinya. Sungguh pada dirinya, mana diri dia tu benda, diri dia tu, diri benda itu benda yang sungguh. Sungguh itu yang lawan tidak. Sungguh tu lawan tidak. Kalau bahasa tani panggil dak. Sungguh lawannya tidak. Sungguh lawannya tidak. Itu umum. Maka sungguh tu lawannya tidak. Tak. Kita panggil tak pun boleh. Panggil dak pun boleh. Kalau orang petani panggil dak. Tidak itu pula yang lazim bagi bohong. Yang lazim, tidak tu lazim bagi bohong. Bukan bohong mana cakap bohong tu bukan dia. Bukan bohong mana cakap bohong tu bukan dia. Bohong maknanya kosong. Kosong. Yang lazim yang lazim bagi bohong maknanya kosong. Kalau kita nak bilang perkara yang mustahil, tidak ke semua lah. Wujud tidak. Adam Allah tidak. Baru Allah tidak. Sebab baru Allah itu kita menafi, baru Allah itu kita menafi. Maka baru Allah itu tidak. Tak ada Allah itu tidak. Baru Allah itu baru yang lawan tidak. Lawan bagi sifat salbiyah. Baru Allah tidak. Mana kosong. Apa dia lagi? Lemah Allah itu tidak. Kaunuhu ajizan itu tidak. Kita boleh kata semua. Kalau ambil yang wajib, ada Allah sungguh. Tak boleh kata ada, tak boleh kata ada. Kidam Allah sungguh. Baka Allah sungguh. Kudrat Allah ada pun boleh kata, sungguh pun boleh kata.
kaunuhu qadiran, sungguh. Tak boleh kata ada sebab ia hal menengahi di antara ada dan tiada. Begitu. Jadi maknanya kita panggil dengan secara umumnya sungguh. Itulah dia nak bagi halusinya, nak bagi halusinya suluhan fikiran kitanya, sebab tilik pada benda-benda itu pada khari, pada zihin itu. Sama ada suatu itu, yakni suatu perkara yang tadi itu, perkara yang sungguh tadi, sama ada suatu itu ni suatu perkara yang sungguh pada diri itu, sama ada suatu itu ni suatu perkara yang sungguh pada diri itu daripada benda yang bersifat pada ketika sungguhnya itu ada yang lawan tak ada. Ada pada kharij. Tak ada pada kharij. Sama saja sama ada suatu itu, suatu perkara yang sungguh, benda yang kita panggil kata sungguh itu daripada benda yang bersifat bila tu bersifat ketika sungguh dia itu dengan ada. Mana maksudnya benda yang kita panggil kata sungguh itu benda yang ada yang lawan bagi tak ada, pun dia juga. Jadi maksudnya benda yang sungguh itu ketika kita panggil kata dia sungguh, benda yang sungguh tadi ketika kita kata dia tu sungguh, kita panggil kata dia tu benda ada yang lawan tak ada, pun dia juga. Iaitu benda yang bersifat dengan ada lawan tak ada itu zat-zat. Zat-zat mana segala zat-zat, zat Allah dan zat yang baru, zat makhluk. Zat-zat maksudnya zat Allah dan zat makhluk-makhluk ini. Maka sungguh juga, tetapi ketika ia sungguh tu kita panggil kata ada, yang lawannya tak ada. Maknanya sebab dia sabit pada kharij dan pada zihin. Iaitu benda yang bersifat dengan ada yang lawan tak ada itu zat-zat, di zat Allah dan zat makhluk ini, dan sifat ma'ani dan sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani arad badal pada sifat ma'ani, arad dan lain pada arad. Dia sifat ma'ani seperti pendengar, pelihat, kalau ada yang di kitanya kita panggil arad. Sifat ma'ani kalau pada Allah Ta'ala kita panggil sifat ma'ani lah. Kita panggil sifat ma'ani. Tapi kalau pada Allah Ta'ala, kalau pada zat Allah Ta'ala sifat ma'ani, kudrat, iradat, sama' basar, yang jadi sifat bagi Allah Ta'ala kita panggil sifat ma'ani. Tetapi kalau diri kita manusia seperti pendengar kita, ada pendengar di kita, ada pelihat di kita, kita panggil kata arad. Sebab tu sifat-sifat ma'ani, sifat ma'ani yang ialah arad, artinya sifat ma'ani yang bukan arad. Ialah sifat ma'ani yang bukan arad tu ialah sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Maknanya maksud dengan kata lain tu ialah sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Begitu dia. Atau diri Adam atau diri Adam atas pada ada, lawan tiada, lawan tak ada. Ni sama saja, sama ada suatu itu daripada benda yang Adam, yang bersifat dengan diri Adam. Seperti sifat ma'ani, sifat salbiyah, seperti sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah sungguh, tapi Adam diri dia. Adam maknanya pada kharij pun tidak, pada zihin pun tidak, tapi sungguh. Tak boleh kita menafi. Mana begitu. Tapi jadi maknanya
sifat salbiyah masuk dalam benda Adam. Tapi sungguh. Tapi sungguh. Jadi sifat salbiyah pun sungguh. Kidam baka itu diri Adam. Tetapi sungguh. Tengok seorang itu dia tak dapat anak, dah kahwin, dah lama, dah tua, tetapi tak dapat anak, kita panggil dia tu mandul. Maka mandul itu sungguh. Kan? Maka mandul itu sungguh. Sebab mandul tu ia bukan benda apa sangat, maknanya tak ada anak tu lah. Sebab mandul-mandul tu mana tak dapat anak, tak boleh anak, maka itu dikatakan mandul. Suatu bujang, tidak ada suami, tidak ada isteri, maka kalau orang itu tidak ada suami, tidak ada isteri, kita panggil bujang. Maka sungguh, kita panggil katanya sungguh. Tapi pada kharij tidak ada, pada kharij tidak ada, pada dalam zihin pun tak sabit juga dalam zihin. Tetapi sungguh. Begitu dia. Atau diri Adam, maknanya suatu perkara tadi, suatu perkara yang sungguh tadi itu bersifat dengan Adam. Bersifat dengan Adam, mana tak ada Adam pada kharij, Adam pada zihin. Tetapi sungguh tak boleh kita nak menafi. Atau perkara i'tibari. Atau perkara i'tibari. Maknanya perkara yang sungguh. Perkara tu perkara yang diri perkara tu diri perkara yang sungguh pada ketika dia sungguh tu. Maknanya perkara tu perkara yang sungguh. Tetapi bersifat dengan apa? Bersifat dengan amrun i'tibari. Benda tu benda sungguh tapi kita panggil amrun i'tibari. Seperti sifat wujud di atas setengah kaum. Sifat wujud ada, itu amrun i'tibari mengikut setengah ulama mengatakan. Maka perkara i'tibari atau panggil amrun i'tibari, amrun tu makna perkara bahasa Melayu. Amrun i'tibari sabit pada zihin, tak sabit pada kharij. Maka sungguh juga dia ni. Maka ada Allah sungguh. Atau hal, maknanya sama ada suatu itu, suatu perkara yang sungguh pada diri itu bersifat dengan hal. Kita panggil perkara hal. Sekalipun dia panggil sungguh juga, seperti kaunuhu qadiran, kaunuhu aliman, segala sifat maknawiyah, dan juga sifat wujud mengikut setengah kataan ulama yang lain pula. Maka kaunuhu qadiran kita panggil kata sungguh. Itu huraian makna maksud dengan kata ada yang disebut dalam tarikh-tarikh tadi. Dan dikandaki dengan tiada. Tiada tu sebut di mana? Sebut dalam tarikh harus. Dan dikandaki dengan tiada. Tiada tu sebut di mana? Sebut dalam tarikh harus. Sebab tarikh harus tu dia katanya barang yang membenar akal akan adanya dan tiadanya. Tiada tu. Dan dikandaki dengan tiada, dengan perkataan tiada, dengan lafaz tiada, yang disebut dalam tarikh petaan bagi harus. Dan ketiadaan, dan perkataan ketiadaan yang disebut dalam ta'rif wajib. Di dalam ta'rif wajib dulu dia tanya tiada membenar akal ketiadaannya. Dimaksud dengan dikandaki, dimaksud murad dengan tiada, dengan perkataan tiada dan dengan perkataan ketiadaan. Perkataan ada dan perkataan tiada, perkataan ketiadaan sebut di mana?
yang padanya itu, yang disebut padanya itu, yang padanya itu, ini yang disebut padanya itu, yang disebut padanya pada ini peta, pada tarif-tarif tadi. Dikanaki tidak suatu, tidak sesuatu. Tidak tu yang lawan bagi sungguh. Apa dia? Kalau kita nak katanya adam Allah, tidak. Hudus baru Allah, tidak. Apa dia lagi? Baru Allah, tidak. Kudrat Allah, tidak. Tapi sini kudrat ni apa dia? Lemah Allah, tidak. Lemah Allah, tidak. Atau panggil tak ada. Tak ada. Boleh panggil juga. Sebab dia lawan bagi, kalau lemah tu lawan bagi kudrat. Kudrat tu benda yang ada pada kharij kan. Jadi maknanya lemah Allah nak kata tidak pun boleh, tak ada pun boleh. Tak ada tu. Tidak suatu. Jadi maknanya maksud dengan tiada dan ketiadaan maksudnya tidak suatu. Mana kosong. Tidak sesuatu. Yang lazim baginya bohong. Maknanya lazim baginya yang lazim bagi bohong. Mana tidak sesuatu tu lazim dianya bohong. Kita boleh panggil kata bohong, mana kosong. Sebab kata boleh kata lazim bagi bohong. Bohong Allah tak ada. Bohong Allah baru. Boleh kata gitu. Bohong Allah baru. Bohong Allah sama dengan makhluk. Bohong Tuhan dua tiga. Bohong Allah lemah. Bohong keadaan Allah Ta'ala itu lemah. Boleh kata begitu. Itu maknanya tidak sesuatu. Mana kosong. Maka tidak sesuatu itulah perkara yang mustahil. Itulah dia maksud dalam kataan apa dia panggil lafaz istilah. Panggilan pada istilah. Maka kataan ini untuk kita guna pada nak faham tarif yang disebut oleh ulama, tarif benda yang wajib, benda yang mustahil, yang benda yang harus. Kalau soalnya kenapa ulama dulu tak sebut tarif bagi wajib, tarif bagi mustahil, tarif bagi harus dengan secara betul-betul mudah-mudah. Kita jawab katanya dia sengaja dia sebut begitu supaya kita boleh tahu perkara-perkara ini ada kala boleh panggil ada kala boleh panggil sungguh. Kalau dia tak buat begitu kita tak sedar. Kalau dia tak sebut macam tu kita tak sedar bahwasanya perkara itu seperti kalau zat Allah Ta'ala segala sifat ma'ani dan zat kita dan sifat ma'ani kita tu ada lagi pulanya sungguh. Panggil ada pun boleh, panggil sungguh pun boleh juga. Adapun diri ada kita ini ada kita baru kita panggil kata sungguh. Begitulah yang dimaksudnya. Untuk nak membezakan membezakan di antara sungguh, maksud dia membezakan di antara sungguh, betul-betul sungguh dan ada tu apa dia. Tetapi susahlah sikit begitunya kita nak bezakan di antara ada pada kharij, ada pada zihin dah kan. Itu susahlah sikit. Sebab tu benda ini tak jadi wajib di atas kita orang mukallaf mengetahui. Cumanya memadai dalam bab i'tikad kita kejap katanya Allah Ta'ala ada, walaupun tak tahu ada tu masuk dalam amrun i'tibari ke masuk dalam hal, itu tak ada masalah. Dah lepas daripada i'tikad janjinya kita pegang kata mesti ada, tak boleh tak ada sama sekali. Serta kita tahu dalil, maka lepas dah kita selamat dah kita daripada sah iman dan lepas pada hukum berdosa dengan sebab taklid. Walaupun tak tahu wujud itu amrun i'tibari ke hal ke tidak, kita tak tahu tu tak ada masalah.
Cumanya pegang katanya Allah ada bukan tak ada, dalilnya begini-begini. Allah itu sedia bukannya baru, dalilnya begini-begini. Walaupun tak tahu katanya kidam itu sifat salbiyah tu benda yang sungguh tak ada pada kharij, tak sabit pada zihin, hanya tak boleh nak menafi itu. Benda adami, benda apa, begitu tak mesti kita tahu. Nah, itu paling kurangnya begitu. Tetapi untuk nak mendalami pada ilmu, mestilah tahu. Nah, untuk nak mendalami pada ilmu, mestilah kita tahu perkara-perkara yang tadi. Itulah untuk nak faham di dalam tarif-tarif bagi dia. Agak katanya kita mesti ingat bahawasanya perkara-perkara itu setengah ulama dia kata 3. Setengah-setengah perkara tu, setengah ulama kata perkara-perkara itu ada 4. Kalau 3 kalau 3 tu dia bilang ini tak masuk sinilah. Kalau 3 tu dia bilang benda maujud, benda ma'dum, amrun i'tibari. 3 perkara itu saja. Benda maujud, benda ma'dum, amrun i'tibari. Benda maujud seperti zat kita, seperti zat Allah. Seperti kitab di depan kita, kertas kitab di depan kita ada. Bukan tak ada. Begitu. Zat Allah ada, bukan tak ada. Maka benda yang maujud yang ni ada pada zihin. Lepas tu satu perkara laginya amrun i'tibari. Ini apa dia? Tak sabit pada kharij, hanya sabit pada zihin. Maka itu panggil amrun i'tibari. Lepas tu suatu perkara lagi dia panggil benda ma'dum. Tidak ada pada kharij, tidak ada pada zihin. Seperti tebal kertas yang nipis. 4 persegi bagi benda yang bulat. Buah bola tu dia bulat. Bola itu dia bulat. 4 persegi dianya tak ada pada kharij, tak ada pada zihin. Itu panggil ma'dum. Seperti juga anak Allah Ta'ala ma'dum juga. Tetapi setengah perkara, setengah ulama dia tambah satu lagi ialah amr hal satu lagi. Hal ini perkara yang menengahi di antara ada dan tiada pada zihin, pada kharij. Jadi hal nak kata ada pada kharij pun tak boleh, nak kata tak ada pada kharij pun tak boleh. Tetapi hal ada pada zihin. Ada pada zihin. Itu dia perbezaan di antara amrun i'tibari. Amrun i'tibari tak ada langsung pada kharij, ada pada zihin. Begitu. Amrun i'tibari tak ada langsung pada kharij. Tak ada, betul-betul tak ada. Pada kharij, pada luar fikiran, mana tak boleh kita dapat dengan pencederaan yang 5. Tetapi sabit sungguh dalam zihin. Adapun hal sabit dalam zihin, sama dengan amrun i'tibari. Sabit dalam zihin, tetapi pada kharij tak boleh kata ada, tak boleh kata tak ada. Mana tak naik sampai peringkat ada, tak turun sampai peringkat tak ada. Menengahi di antara ada dan tak ada pada kharij. Itulah. Maka itulah lebih kurangnya huraian pada pagi ini. Maka insyaAllah minggu depan kita akan sambung dengan pada kata maka kedua-dua puluh yang wajib dan 20 yang mustahil itu pertamanya wujud. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina